Kita akan sambung lagi chapter yang keempat untuk tajuk form 4, iaitu chapter berkaitan dengan heat. Okay, haba lah. Kita akan belajar berkaitan dengan heat. Tengok gambar dah panas ni. Tengah hari tengah panas ni, cikgu pun panas dengan kamu. 12 orang je masuk sekarang ni. Okay, baik. So, subtopik yang pertama adalah berkaitan dengan thermal equilibrium. Okay. Keseimbangan terma. Tajuk ni senang ni, tak susah pun. Okay, berkaitan dengan heat, keseimbangan terma. Okay, kamu tengok dekat sini ada cawan, air kopi dan juga ada sudu. Okay, observe when a cold metal spoon is put into a cup of hot coffee. The spoon and the coffee are said to be thermal contact because the heat energy can be transferred between the two bodies. Okay. Permulaan air untuk air kopi ni adalah panas. So kita masukkan ke dalam cup dan kita masukkan sudu ke dalam cup ini, kita kacaukan. Okay. Dalam beberapa ketika, beberapa masa, suhu untuk kopi ini dia akan makin bertambah ataupun makin berkurangan. Tapi kalau kita biarkan dalam masa 3 minit, kita kacau dia menggunakan sudu ni. Okay. Sudu sebelum kita masuk, dia ada certain temperature. Kopi, dia ada certain temperature sebelum kita masuk. Bila kita dah masuk, kita gaulkan dalam 3 minit, apa akan jadi kepada suhu kopi? Sila jawab di dalam chat, apa akan jadi kepada suhu kopi selepas 3 minit kita kacau? Okey, berkurang. Okey, good. Betul. Suhu kopi akan berkurang. Apa akan jadi kepada suhu sudu? Tulis dalam chat. Bertambah. Okey, good. So, yang sudu bertambah, yang kopi berkurangan suhunya, dan kedua-duanya akan jadi temperature yang sama. Okay, bila dah 3 minit kita kacau, kedua-duanya akan jadi temperature yang sama, dan temperature yang sama tersebut adalah fenomena untuk thermal equilibrium, keseimbangan terma. Di mana masa mula-mula kita masukkan dua-dua temperature-nya adalah berbeza. Yang cawan ni pun boleh diterima juga sebagai thermal equilibrium. Cawan, kopi dan juga sudu ni, okay, tiga-tiga permulaan temperature yang berbeza. Bila kita masukkan, kita kacau dalam satu ketika, contohnya dalam 3 minit ke apa ke, ketiga-tiga ini mempunyai temperature yang sama dan ada yang berkurangan, ada yang bertambah. So itu namanya adalah thermal equilibrium, keseimbangan terma. Dia akan terjadi apabila temperature kesemuanya adalah sama dalam satu ketika. Okay? Jari kamu tak rasa lah. Kalau jari kamu tak lama, boleh jadi keseimbangan terma jugalah. Jari kamu akan jadi panas lah. Okay? Jari kamu akan meningkat. Kamu nak kacau lah. Betul juga. Kamu nak kacau sudu tu kan. So jari pun mainkan peranan. So jari pun akan turut sama temperature dengan sudu, kopi dan juga cawan. Okay. Baik. So benda ini boleh diprovekan melalui eksperimen. Cumanya kita ni waktu PKP tak dapatlah buat eksperimen tersebut. So kita tengok saja macam mana cara eksperimen tersebut dilaksanakan. To show the thermal equilibrium between two bodies in the thermal contact. Okey, untuk permulaan kita letakkan tap water. Ya. Nanti kau baru masuk ya. Okey, ada satu berkaitan dengan tap water, ada satu berkaitan dengan hot water. Okey, ada dua termometer A dan juga termometer B. Okey, dimasukkan cara macam ni. Lepas tu kita tengok table dia. Okey, time taken dia daripada 0 saat permulaan, temperature ni untuk permulaan temperature untuk termometer A dengan termometer B, mana yang lebih tinggi? Jawab dalam chat. Termometer A dengan termometer B untuk 0 second, mana yang lebih tinggi? Satu direndam kat tap water, satu direndam dekat hot water. So, termometer mana yang lebih tinggi? Temperature? Tulis dalam chat. Hello, termometer mana? Okey, termometer B yang hot water lah. Okey, betul. Untuk permulaan dalam table bawah ni, ni table ni. Untuk 0 saat, termometer B yang paling tinggi. Kita tak buat eksperimen ni So kita assume lah D ni lebih tinggi daripada A.
Untuk 30 saat yang pertama, 30 saat yang pertama, siapa yang akan drop, siapa yang akan increase? Tulis dekat dalam chat. Termometer mana yang akan drop, termometer mana yang akan increase? Tulis dalam chat. B drop ke A drop ke yang satu? A increase, B drop. Okay, A increase, B drop. Okay apa? Good. So termometer A ni dia akan increase, bertambah, termometer B akan drop. Sehingga 60 second kita akan tengok sampailah 1 saat. Kalau ni dia gunakan 30 saat, 30 saat lah. 30 saat, 60 saat, 120 saat. Okay. Sampai satu ketika temperature di antara kedua-duanya akan jadi sama. Bila temperature kedua-duanya akan jadi sama, so berlakulah satu fenomena yang dinamakan sebagai, tulis dalam chat, apa dia? Cuba cakap tadi. Fenomena apa bila temperature kedua-duanya adalah sama? Thermal equilibrium. Okay, good. Itu je. Bukan susah pun. Okay. Disebabkan apa boleh berlaku thermal equilibrium ni? Okay, yang ini. Lagi, go through lagi. Untuk objek in thermal contact, disebabkan ada dua thermal contact, the temperature of the hot water will drop while the temperature of the cold water will rise until the temperature of both objects become the same. Net heat transfer between two objects become zero. Bila dah berlaku thermal equilibrium, keseimbangan terma, net heat transfer maksudnya nilai untuk kita pindahkan haba tersebut menjadi zero. Bila dah temperature kedua-duanya sama, maksudnya tidak ada berlaku lagi pemindahan tenaga haba. Sebab itulah tenaga haba menjadi zero. Okay, faham? Okay. Both objects are said to be in the thermal equilibrium. Okay. Explain the flow. Okay. Untuk permulaan, ni bentuk ya. P dengan Q. Okay. P ni temperature dia terlalu tinggi. Contohnya air kopi tadi. Q ni contohnya sudu tadi. Okay. Kita kontakkan di antara kedua-duanya. Sentuh di antara kedua-dua. Syarat dia kena bersentuhan di antara kedua-duanya. Okay. Bila bersentuhan, heat yang mana yang lebih tinggi untuk ditransfer? Yang daripada P ke Q ke Q ke P? Jawab kat dalam chat. Heat yang mana yang lebih banyak ditransferkan? Daripada P ke Q ke Q ke P? P ke Q. Okay, good. Betul. Kamu nampak anak panah ni tebal kan? Anak panah ni tebal menunjukkan bahawa heat energy daripada P lebih banyak ditransferkan Q yang dibandingkan dengan heat daripada Q ke P. Disebabkan oleh P ni temperature dia tinggi. So heat energy dia besar. Sebab itulah dia dapat transferkan lebih banyak heat nak dibandingkan dengan Q ke P. Okay. Baik. Makin lama kamu tengok heat energy dia makin berkurangan, net transfer of heat. Okay. Sampailah satu ketika kedua-duanya heat transfernya adalah zero. Ini kalau kamu nampak kat sini, dia punya arrow dia sama kedua-duanya. Arrow kedua-duanya sama, maksudnya temperature kedua-duanya adalah sama lah. Bila temperature kedua-duanya sama, net heat transfer between P and Q adalah zero. So nama fenomena ini adalah thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium in the daily life. Okay, so dalam kehidupan seharian kita berlaku thermal equilibrium. Contoh yang tadi lah, air kopi tadi. Contoh yang lain, dalam oven contohnya. Hot air in oven is in thermal contact with a cake. Dalam untuk kek dan juga apa dia ni? Untuk kek dan juga apa dia ni, temperature di dalam oven, okay. So dia contact di antara satu sama lain. Okay, dalam satu-satu masa kek tersebut akan sama temperature dengan dalam oven. Okay, bila kek dengan dalam oven tersebut temperaturenya sama, so kita tahulah bahawa kek tersebut dia dah bake lah, dia dah masak. Okay. Contoh yang lain, cooling object. When food is kept in the refrigerator, heat from the food flow to the air in the refrigerator under the thermal equilibrium occurs. Okay. Kalau dekat dalam peti ais, benda yang kita masukkan dalam peti ais, contohnya benda tersebut dia ada tenaga haba dia. Dalam peti ais, environment dia sejuk. So, tenaga haba yang besar akan transfer ke bahagian yang sejuk. Kena ingat betul-betul kalau haba ni dia bergerak, heat, dia bergerak daripada panas ke sejuk sebenarnya. Cumanya
patah balik di atas. Cumanya kalau kamu tengok sini, haba bergerak daripada panas ke sejuk, tapi ada juga haba yang bergerak daripada sejuk ke panas. Cumanya heat energy yang lebih besar adalah daripada panas ke sejuk. Boleh faham? Okay, daripada panas ke sejuk. Tapi ada juga heat energy yang transfer daripada yang sejuk ke panas. Cumanya heat energy dia kurang. Itu sahaja. So, case di dalam peti sejuk ni, haba yang panas adalah daripada makanan-makanan yang kamu simpan di dalam peti sejuk. Yang sejuk adalah kawasan peti sejuk tersebut lah. So, heat akan transfer daripada makanan ke peti sejuk tersebut. So, dia akan ikut suhu peti sejuk. So, suhu untuk makanan tersebut akan drop lah. Dan sebab apa kita letak makanan di dalam peti sejuk? Sebab apa kita nak dropkan dia punya temperature? Tolong tulis dalam komen, dalam chat. Sebab apa dalam refrigerator ni kita letak makanan? Kita nak kurangkan temperature dia sebab apa? Tulis dalam chat. Tahan lama. Macam mana dia boleh tahan lama? Sebab apa dia tahan lama? Tulis dalam chat. Ya, betul, tahan lama. Sebab apa dia tahan lama? Tulis dalam chat. Bakteria kurang aksi. Ya, betul. Bakteria dia akan jadi lemah disebabkan oleh temperature yang kurang. Low temperature. Okay. Suhu yang tidak sesuai untuk microorganism. Okay, good. Baik. Untuk heating object yang ni, contohnya yang lain, clinical thermometer is placed under the tongue of a patient. Heat from the patient body flow to the thermometer. So thermometer kita letakkan dekat bahagian dalam body, contohnya bawah lidah, dekat bawah ketiak. Okay, kalau kita letak, suhu daripada badan kita akan transfer ke bahagian thermometer tersebut. So bila dah jadi thermal equilibrium, kita akan dapat bacaan untuk thermometer tersebut. Okay. So the body temperature of the patient can be determined because the thermal equilibrium. Bila dah ada keseimbangan termal, kita akan dapat nilai untuk temperature untuk badan kita melalui termometer tersebut. Okay, sama juga macam air sejuk ni, kamu nak buat air untuk buka puasa kan, air sirap lah, air ribena lah, apa dah kamu buat kan, letakkan ais di dalamnya. So sebelum kamu letak ais, air tersebut dia tak sejuk, dia ada heat energy. Bila kamu letak ais, heat energy akan transfer ke bahagian ais. So ais akan jadi apa, tolong komen dalam chat. Letak ais, air, heat energy daripada air akan pergi kepada ais. Ais akan jadi apa? Ais cair. Good, betul. So akan berlaku thermal equilibrium. Tengoklah, kalau kamu letak ais yang sedikit, kamu dah tak nampak ais tersebut. Kalau kamu letak ais yang banyak, bila dah thermal equilibrium, kamu akan nampak ada sedikit ais yang tertinggal. Okay? Depend pada banyak mana ais yang kamu guna lah. So ais akan cair, betul. Good. Susah, senang kan thermal equilibrium. Okay, baik. Seterusnya, to calibrate a liquid in glass thermometer using two fixed point. Okay. Kalau dalam lab yang kamu guna termometer yang kamu guna tu memang dah ada skala scale untuk degree Celsius. Okay. So dalam tajuk yang kamu nak belajar untuk heat ni, kita akan belajar berkaitan dengan macam mana kita nak tentukan scale degree Celsius untuk termometer tu, tapi dia tak bagi scale. Kita yang kira sendiri, calculate sendiri scale tersebut. Okay, diberikan termometer yang tidak mempunyai scale, macam mana kamu nak determine scale untuk termometer tersebut. So, sebabkan PKP ni tak dapat tunjukkan termometer tersebut, so kita belajar sahajalah. Okay. Okay, melalui eksperimen ni lah. To calibrate a liquid in glass thermometer using boiling point of distilled water and melting point of ice. Boiling point of distilled water, tolong tulis berapa nilai boiling point untuk air. Nilai boiling point berapa? 100 degree saja. Okay, good. Melting point untuk ice berapa? Tulis dalam chat. 0. Okay, good. Kita tahu dah lah. Senang je kan? Boiling point 100, melting point 0 degree Celsius. So, dalam eksperimen ni kita buat dua beaker. Beaker A dengan beaker B. Beaker A adalah untuk melting point of ice. So kita dah dapat dekat sini, ni termometer yang tidak ada scale. Kalau kamu tengok kat sini, dia tidak ada scale. Tak ada skala 0 sampai 100. Tak ada. Dia kosong je dekat termometer ni. So macam mana kita nak determine, masukkan termometer ni ke dalam ais. So kamu akan tengok dia punya termometer ni menurun sehinggalah pada satu tahap dia akan stay saja.
Yang stay tersebut kita assume dia adalah scale untuk 0 degree Celsius. Okay. Yang dia stay tersebut kita assume dia 0 degree Celsius. Okay. Kita pergi kepada beaker B, kita masukkan, kita panaskan air sehingga dia menggelegak. So dia dah jadi boiling point kat situ. Okay. Air dah mendidih. Kita masukkan termometer, temperature dia akan, termometer ni liquid kat dalam ni, mercury dia akan naik sampailah satu tahap, dia akan stay saja pada tahap tersebut. So menunjukkan bahawa itu adalah boiling point untuk termometer tersebut. Okay. Sekarang ni termometer ni tak ada scale Okay. So sekarang kita letakkan ni dalam gambar 4.5 ni. So kita letakkan dekat bahagian sini yang permulaan kita buat beaker A ni, ini dia punya tahap untuk 0 degree Celsius. Untuk yang beaker B, ini tahap untuk ketinggian dia. Okay, height dia untuk boiling point 100 degree Celsius. So daripada 0 degree Celsius sampai 100 degree Celsius, kita dapat satu length. Length di sini kita boleh labelkan sebagai length untuk 100 degree Celsius. Okay, daripada 0 sampai 100, length dia adalah kita boleh label L100. So macam mana nak cari L theta, maksudnya kita letakkan termometer yang kosong ni kepada, contohnya nak tahu suhu badan, letak kat badan kita. So macam mana kita nak tahu, even dia tak ada scale kat sini, kita tahu dari segi dia punya ketinggian. Liquid tu naik berapa banyak melalui rumus yang ini. Kalau siapa yang ada print out, tak tahulah kamu ada ke tak buku teks ni. Okay. Siapa yang ada buku nota ke apa ke, tolong salin ni, formula ni penting Nak tahu temperature untuk sesuatu benda bila kita tak tahu termometer ni scale dia, tak tahu scale dia. So ini dia punya formula dia, theta is equal to L theta over L100 darab dengan 100. Bermaksud bahawa kalau kamu tengok dalam gambar 4.5 ni, kat sini ada ketinggian. Ketinggian ni kita rumuskan sebagai L apa? Tolong tulis di dalam chat. Ni. L apa ni yang ada warna merah ni? L apa? Tolong tulis dalam chat. Kalau dalam formula nak tulis L apa? Yang warna merah ni. L theta. Okay, good. Ni adalah L theta. Okay, good. Betul. L theta dibahagikan dengan L100 darabkan dengan 100 degree Celsius. So kamu dapat berapa temperature untuk gambar ni, 4.5 ni. Okay, contohnya lah. Kalau nak lebih faham, kita try jawab soalan ni. Senang. Okay, try jawab soalan ni. 4.6 ni, figure 4.6. Carikan dia punya temperature dia berapa? L theta. Okay, tak apa. L theta bahagi dengan L100 darab dengan 100. So jawapan untuk soalan ni. Tulis dalam chat. Guna sentimeter pun tak apa. 33.33 degree Celsius. Okay, good. Semua dapat kan? 33.33 degree Celsius. Betul lah. So, kalau ada soalan yang menggunakan termometer yang tidak mempunyai scale, so ini adalah formula dia. Ini adalah formula dia. Theta is equal to L theta over L100 darab 100. So, kita kena tahulah L100 tu berapa, L theta tu berapa. Terus masukkan dalam formula, kita dapat. Baik, Zoom kita ni tinggal 10 minit je lagi. Kalau dah keluar nanti tolong masuk balik. Hari ni cikgu nak sentuh sampai 4.2 sahaja. Lepas tu dah habis kelas kita hari ni. Okey, setakat 4.1 tadi. Berkaitan dengan thermal equilibrium. Faham ke tak faham? Kalau tak faham tulis dalam chat, kalau faham tulis dalam chat. Okey, faham boleh yang baru masuk tu memang confirm tak faham lah. So nanti cikgu masuk dalam YouTube nanti kau tengok balik lah. Kecap balik. Baik, seterusnya kita pergi kepada subtopik 4.2, specific heat capacity. Okay. Dalam bahasa Melayu, muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Dalam bahasa Melayu lah. Specific heat capacity, muatan haba tentu. Okay.
Okey, baik, kamu tengok situasi kat sini. Ada dua situasi, dua-dua kena cahaya matahari. Satu sand, pasir, pantai, satu lagi air laut. Dua-dua kena cahaya matahari. Kalau dua-dua kena cahaya matahari, maksudnya dua-dua dapat temperature yang berbeza ataupun temperature yang sama. Tulis dalam chat. Kalau dua-dua kena matahari yang sama, dua-dua akan dapat temperature yang sama ke temperature yang berbeza? Di antara air laut dan juga air sand. Temperature yang okay, good, sama. Betul. Dua-dua dapat temperature yang sama lah. Okay. Patutnya. Kalau dua-dua dapat temperature yang sama, patutnya dua-dua panas yang sama lah. Patutnya lah. Tapi kalau kamu tengok gambar ni, ouch, this sand is hot. Yang Mamat pakai cap ni. Dia rasa yang sand panas. Kalau air ni dia kata this sea is cold. Sejuk pula. Padahal dua-dua dapat matahari dan juga temperature yang sama. Okay. So sebab apa jadi macam ni? Yang ini kita akan belajar, tajuknya adalah specific heat capacity. Muatan haba tentu. Okay. Sebab apa jadi macam ni? Okay, jom kita belajar. Heat capacity. First kali kamu kena tahu apakah sea breeze. Sea breeze tu nanti dulu. Ya, ada kaitan dengan sea breeze, ada kaitan dengan land breeze. Ya, betul. Nanti dulu. Kita belajar tentang muatan haba dulu. Heat capacity dulu. Okay. This can be explained based on the concept of the heat capacity. Dia adalah disebabkan oleh heat capacity sebenarnya. Muatan haba. Ingat, heat capacity. Tolong ingat perkataan tu. Dia disebabkan oleh heat capacity. Different object have a different heat capacity. Setiap benda, objek, dia mempunyai heat capacity yang berbeza. So, kalau yang macam contohnya ada dua objek yang berbeza, satu sand, satu lagi air laut, sea water. Dua objek yang berbeza ni mempunyai heat capacity yang berbeza. Muatan haba yang berbeza. Okay? Muatan haba tu apa? Okay. Kejap, sebelum tu. Sand has a low heat capacity and get hot quickly, while sea water has a high heat capacity and get hot slowly. Okay. Tolong ingat baik-baik, dengar je cakap ni. Kalau sesuatu objek mempunyai muatan haba yang tinggi, dia lambat untuk panas. Contohnya apa? Sea water ni. Sea water mempunyai muatan haba yang tinggi, heat capacity yang tinggi. So, dia lambat panas, dia lambat sejuk. So, bila ada matahari, matahari mengeluarkan temperature yang tinggi. Air dia lambat panas. Sebab itulah Mamat ni dia rasa cold. Kamu tengok dekat sand. Sand ni mempunyai heat capacity yang rendah. Bila mempunyai heat capacity yang rendah, dia cepat panas, cepat sejuk. So, bila dia terdedah kepada matahari, sand ini akan cepat panas. Sebab itulah Mamat yang pakai cap ni, dia akan rasa panas dekat sand ni. Boleh? Ulang balik. Yang mempunyai muatan haba yang tinggi, dia lambat panas, lambat sejuk. Yang mempunyai muatan haba yang rendah, dia cepat panas, cepat sejuk. Okey, boleh? So, muatan haba ni adalah apa? Heat capacity ni adalah apa? Okey, baru kita akan belajar. Ini masuk untuk heat capacity. Heat capacity of an object is the quantity of heat needed to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius. Maksudnya adalah, contohnya sand ya, muatan haba untuk sand ya. Sand ni memerlukan berapa banyak tenaga, okay, untuk meningkatkan 1 degree Celsius untuk sand ni. Okay. Sekarang ni dua-dua objek ni menerima tenaga haba yang sama. Cuma katakanlah tenaga haba untuk matahari ni 32,000 joule contohnya. Ni dapat 32,000 joule, ini dapat 32,000 joule. Okey. Baik. Dalam masa yang sama, makin bertambah tenaga haba ini, dia akan menyebabkan degree Celsius untuk yang ini akan makin bertambah. So 32,000 joule, katakanlah kalau untuk sand ni, untuk meningkatkan dia punya 1 degree Celsius, dia ambil dalam 5,000, susah juga cikgu nak cakap, 5,000 joule
nilai tenaga dia untuk meningkatkan 1 degree Celsius dia 5,000 joule. Kalau untuk seawater ni 10,000 joule. Ni 5,000 joule, ni 10,000 joule. Okey, untuk meningkatkan 1 degree Celsius. Setiap 1 degree Celsius yang naik 5,000 joule untuk sand. Setiap 1 degree Celsius yang naik 10,000 joule untuk seawater. Okey. So bila dah dapat contohnya 30,000 joule ni 5,000 joule 1 degree Celsius, ini 10,000 joule 1 degree Celsius. Soalan cikgu, kalau matahari ni 30,000 joule, 30,000 joule berapa temperature yang naik untuk sand? Jawab dekat dalam chat. Kamu dapat tak benda cuba tak? 6 degree Celsius. Okey, kalau 30,000 joule, kalau matahari 6 degree Celsius. Kalau untuk air laut berapa? 3. Okey, good. Betul. Kalau untuk sand 6. Kalau untuk seawater 3. So, yang mana satu yang temperature lagi tinggi? Sand lah kan? 6 degree Celsius. Sand 6 degree Celsius. So, maksudnya sekarang ni muatan haba tu adalah sesuatu benda tersebut, objek tersebut, dia kalau muatan haba dia tinggi bermaksud dia boleh terima banyak heat energy, tapi dia punya peningkatan temperature dia sedikit saja. Nak dibandingkan dengan satu benda muatan haba yang rendah, dia boleh terima heat energy yang sedikit. Bila heat energy yang sedikit dia terima, dah naik dia punya temperature dia. Contohnya yang tadi lah cikgu bagi. Sand dan juga seawater, kamu calculate, kamu tengok sand ni lebih tinggi temperature dia nak dibandingkan dengan seawater. Sebab apa? Sebab seawater muatan haba dia tinggi. Sand ni muatan haba dia rendah. So itulah dimaksudkan dengan heat capacity. Cikgu, kalau manusia setiap orang sama ke lain heat capacity? Okey, untuk manusia average untuk manusia dia lebih kurang sama saja, cuma dia ada perbezaan juga. Di antara manusia tu dia ada perbezaan jugalah heat capacity antara satu sama lain. Bergantung kepada skin masing-masing lah. Kalau dia lemak yang banyak tu lain lah sikit kan. Spesifik heat capacity dia. Heat capacity dia. Okay. Tengok tahap kesabaran. Bukan tahap kesabaran. Tengok tahap kamu tahan tak dengan panas tu. Okay. Right. So formula dia untuk heat capacity adalah yang ini. Heat capacity is equal to Q over theta. Q ni apa? Quantity of heat supply. Theta ni adalah apa? Change in temperature. Okay? Change in temperature. Sebab itu cikgu cakap, okay, formula dia C is equal to apa dia ni? Q over theta. Q ni heat energy. Tulis kat dalam chat je heat energy. Kalau energy unitnya apa? Dah belajar lah kan. Energy unitnya apa? Tulis dalam chat. Joule. Okay, good. Ni joule Okay, theta. Theta temperature. Temperature